Rentasan berita edisi 1113. Saya Zwazi Yusof, antara paparan utama malam ini. MySejahtera kenapa nak bayar lebih? Pencalonan Ismail Sabri sebagai PM10, apa agenda di sebaliknya? Strategi dan mesej yang jelas boleh memberi kemenangan. Dalam terpendam muncul lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kelmarin Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz dan Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin telah hadir di hadapan Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara PAC bagi memberikan keterangan dan penjelasan dalam prosiding pembangunan dan perolehan aplikasi MySejahtera. Turut hadir dalam prosiding yang berlangsung selama 3 jam yang bermula 10 pagi itu Ketua Setiausaha Pembendaharaan Datuk Seri Asri Hamidun dan Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia Datuk Harjit Singh serta pegawai-pegawai kanan Kementerian Keuangan MOF dan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Pengerusi PAC Wong Kah Woh berkata kenyataannya menjelaskan prosiding ini diadakan dengan menggunakan punca kuasa PAC di bawah peraturan mesyuarat 77/1/D dan 77/5 peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat PPMDR serta Seksyen 3 Perkara 11/B Perkeliling Am nombor 2 1982. Menurut beliau, fokus PAC dalam prosiding pada hari itu termasuk pertama, pemberian kontrak pembangunan aplikasi MySejahtera kepada syarikat KPI Soft Senia Berhad pada bulan April 2020. Kedua, pemberian kontrak secara rundingan terus kepada syarikat MySejahtera Senia Berhad oleh kerajaan pada bulan November 2021 serta status rundingan kerajaan dengan syarikat berkenaan. Ketiga, pemilikan aplikasi MySejahtera termasuk modul aplikasi, source code aplikasi, harta intelek dan pengkalan data. Keempat, komitmen kerajaan untuk melindungi data peribadi rakyat dalam aplikasi MySejahtera. Dan kelima, entiti syarikat-syarikat yang terlibat dalam aplikasi MySejahtera iaitu MySJ Senia Berhad, KPI Soft Senia Berhad dan entiti-entiti syarikat lain dalam pertikaian kes antara pemegang-pemegang saham MySJ Senia Berhad di mahkamah. Kah Woh berkata PAC berpendapat bahawa saksi lain perlu dipanggil untuk memberikan keterangan lanjut bagi prosiding ini. PAC akan memanggil 3 agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri iaitu Majlis Keselamatan Negara MKN, Unit Permodenan, Takbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia Mampu serta Agensi Keselamatan Cyber Negara NAKSA pada 21 April 2022 Khamis untuk hadir bagi memberikan keterangan dan penjelasan berhubung isu ini, katanya. Terdahulu PAC dalam kenyataannya pada 30 Mac 2022 merujuk kepada jawapan Khairi di Dewan Rakyat yang bertarikh 21 September 2021 bahawa aplikasi MySejahtera bermula sebagai Corporate Social Responsibility atau CSR dan telah tamat tempoh CSR yang diberikan selama 1 tahun iaitu pada 31 Mac 2021. Kemudian kerajaan telah memutuskan untuk membuat pembayaran untuk penggunaan aplikasi MySejahtera bermula pada 1 April 2021. Isu aplikasi MySejahtera turut terkandung dalam laporan PAC berhubung perolehan vaksin COVID-19 dan penggunaan terhadap rakyat Malaysia yang dibentangkan di Parlimen pada 1 Disember 2021. Pada ketika itu, PAC merumuskan konsep CSR telah digunakan sebagai suatu mekanisme untuk mendapatkan projek kerajaan tanpa melalui prosedur perolehan yang sepatutnya, ujar Kah Woh. PAC juga mengesyorkan bahawa kerajaan tidak harus membuat bayaran untuk penggunaan aplikasi MySejahtera kerana pembangunannya adalah bersifat CSR. Bagaimanapun, Mesyuarat Jemaah Menteri pada 26 November 2021 telah bersetuju memberikan kelulusan kepada KKM melantik syarikat MySJ Sendirian Berhad secara rundingan terus bagi tujuan memurnikan semula proses perolehan aplikasi MySejahtera. Dalam hubungan ini, PAC membangkitkan persoalan bagaimana pemilikan aplikasi
MySejahtera dipindah daripada KPI Soft Malaysia Sedia Berhad kepada MySJ Sendirian Berhad. PAC berpandangan bahawa pelantikan secara rundingan terus kepada sebuah syarikat baharu tidak harus berlaku. Jom China menyokong langkah PAC merungkai kebenaran berhubung pelantikan sebuah syarikat swasta sebagai pengendali aplikasi MySejahtera secara rundingan terus serta kos seperti yang diakui sendiri oleh Khairi. Harga saya dengar di pasaran 300 juta lebih. Saya boleh nyatakan di sini bahawa harga rundingan jauh kurang dari 300 juta ringgit. Kita akan dapat satu kos sebenar yang menjaga kepentingan awam. Sekejap, bukankah MySejahtera katanya dibangunkan oleh kerajaan dan milik kerajaan Malaysia? Lalu untuk apa bayar kepada MySJ? Justru pendirian PAC bahawa kerajaan hendaklah mengambil alih pengoperasian aplikasi MySejahtera tanpa melibatkan apa-apa kos tambahan memandangkan ia telah menjadi sebahagian daripada sistem kesihatan negara adalah betul dan tepat. Ahli sebuah NGO gerak independen, Ravi Santaralingam, yang mendakwa berpengalaman selama 23 tahun dalam sektor teknologi maklumat dan komunikasi mendakwa MySejahtera tidak memerlukan kos yang tinggi untuk dibangunkan. Saya ragu ia menelan kos lebih daripada 1 juta ringgit untuk 3 modul awal yang dibangunkan pada Mac 2020. Ini tidak mengambil kira pengendalian dan pengurusan aplikasi sedemikian. Hari ini terdapat aplikasi perbankan mudah alih siap untuk diguna pakai yang tersedia secara komersial dan mempunyai ciri yang lebih kompleks daripada MySejahtera yang boleh dibangunkan dan disesuaikan dengan harga kurang daripada 1.2 juta ringgit, kata pembangun aplikasi berkenaan, tegas Ravi dalam tulisannya dalam portal digitalnewsasia.com. Mengenai sekuriti, menurut beliau, seorang penganalisis sains data boleh meramalkan banyak perkara tentang kelakuan pengguna serta premis perniagaan yang mendaftar dengan MySejahtera. Dalam bahasa mudah, tidak ada jaminan privasi data pengguna MySejahtera selamat daripada diceroboh dan disalahgunakan, tidak kira di mana lokasi pelayan yang menyimpan data itu. Kerajaan sudah ada ramai pakar, kenapa nak ambil pihak swasta dan bayar lebih? Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO dilaporkan sebelah suara memutuskan bahawa naib Presiden parti itu, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, adalah calon Perdana Menteri mereka pada pilihan raya umum ke-15. Keputusan tersebut dinyatakan oleh Setiausaha Agung UMNO, Datuk Seri Ahmad Maslan kemarin. Selain itu, MKT juga membuat ketetapan bahawa memorandum persefahaman MOU antara Kerajaan Persekutuan dengan Pakatan Harapan yang akan berakhir 31 Julai ini tidak akan diteruskan. Selain Ismail Sabri, 3 lagi nama yang disebut-sebut sebelum ini ialah Datuk Seri Najib Razak dan Datuk Seri Zahid Hamidi dan Datuk Seri Muhammad Hassan. Boleh tahan juga pesaing Ismail Sabri yang jelas mempunyai pentaksub mereka yang tersendiri. Tetapi nampaknya MKT UMNO terpaksa akur kepada persepsi awam bahawa Najib dan Zahid adalah kluster mahkamah dan menjadi liability kepada parti itu. Tetapi mengapa Muhammad tersingkir sedangkan beliau selaku timbalan Presiden lebih tinggi kedudukannya dalam hierarki kepimpinan UMNO? Malah sebelum ini, Ahli Parlimen Padang Rengas, Datuk Seri Muhammad Nazri Aziz berkata Muhammad Hassan mendesak pilihan raya umum ke-15 disegerakan kerana kepentingan dirinya. Kalau kita buat macam itu, bubarkan Parlimen, kita dilihat mementingkan parti bukan rakyat. Nampak sangat masa ini dia, yakni Muhammad, hanya fikirkan dirinya. Dia hendak tanding Parlimen. Kalau menang, dia nak jadi Perdana Menteri. Itu kepentingan dia, kata Nazri seperti dipetik Portal Malaysia Now. Tiba-tiba meletup satu berita bahawa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM sedang melakukan siasatan terhadap satu nama besar dalam kepimpinan UMNO yang didakwa menerima rasuah. Portal Utusan Malaysia pada Selasa 12 April melaporkan bahawa SPRM melakukan siasatan berkenaan selepas menerima satu laporan daripada Ketua Penerangan UMNO Cawangan Setapak Jaya 1A, bahagian Setiawangsa Kuala Lumpur, Halim Rahmat. Halim berkata beliau mahu SPRM menyiasat secara telus mengenai kesahihan dakwaan Portal Malaysia Today bahawa Muhammad Hassan menerima suapan rasuah berkaitan projek pembalakan dan pajakan tanah di Negeri Sembilan sekitar tahun 2008 hingga 2010. Kami hadir ke Ibu Pejabat SPRM hari ini bagi meminta agensi itu menyiasat kesahihan tuduhan berkenaan. Kami sudah muak dengan kisah-kisah penyelewengan dan rasuah yang membabitkan pemimpin utama parti. Justru siasatan perlu dilakukan segera, katanya di petik media. Pengarah Bahagian Pencegahan Pengubahan Wang Haram SPRM, Timbalan Pesuruhjaya Muhammad Zamri Zainul Abidin dilaporkan mengesahkan siasatan berkenaan.
Setakat ini tidak ada tanda Ismail Sabri akan tunduk kepada tekanan Muhammad agar membubarkan Parlimen seperti yang dibangkitkan pada Perhimpunan Agung UMNO 2021 Mac lalu. Sebaliknya, Muhammad pula mendapati dirinya hanyut dan mungkin terdampar bersama-sama dengan Najib dan Zahid di Istana Keadilan sebagai kluster mahkamah. Ismail Sabri dilihat tidak bimbang jika ada pihak menarik sokongan kepadanya kerana 90 ahli Parlimen dari Pakatan Harapan sudah berjanji tidak akan menggugat kedudukannya sebagai Perdana Menteri sehingga pilihan raya umum ke-15. Bagaimanapun ketetapan MKT UMNO bahawa parti itu tidak akan melanjutkan MOU antara Pakatan Harapan dan kerajaan ditempelak oleh pengarah komunikasi keadilan Fahmi Fazil. Fahmi mengingatkan UMNO bahawa MOU tersebut adalah antara Pakatan Harapan dan Kerajaan Pusat, bukan dengan parti dalam kerajaan. Menurut beliau, terdapat 4 lagi perkara dalam MOU yang perlu dilaksanakan menjelang 31 Julai, iaitu Undang-Undang Anti Lompat Parti, penggal 10 tahun, Jawatan Perdana Menteri, pengembalian semula Akta Perkhidmatan Parlimen dan pindaan peraturan mesyuarat Parlimen. Siapa agaknya yang tersenyum dan yang terkucil? Amanah masih mengharapkan bahawa khemah besar yang disarankan oleh Pakatan Harapan itu dipenuhi sebelum pilihan raya umum ke-15. Di samping itu, Amanah kini mempersiapkan seluruh jentera parti untuk menghadapi pilihan raya umum tersebut yang dijangka berlaku dalam tempoh masa tahun ini atau awal tahun depan. Penyertaan Amanah dalam pilihan raya ini adalah untuk menang dengan tujuan membentuk sebuah kerajaan bersih, rasuah dan bersifat berkebajikan. Amanah yakin bahawa pilihan raya umum ke-15 boleh dimenangi dengan strategi dan messaging yang tepat, kata pimpinan Amanah dalam satu kenyataan. Menurut kenyataan tersebut, strategi coalition building antara Amanah dan Pakatan Harapan serta semua parti pembangkang perlu dipergiat. Selain itu, messaging yang jelas akan mampu meraih kepercayaan pengundi untuk memenangi pilihan raya ini. Parti tersebut dilihat konsisten dalam merealisasikan konsep khemah besar yang memerlukan kompromi sesama parti politik demi memastikan Barisan Nasional dapat digulingkan. Amanah bersedia memainkan usaha utama bagi mengembalikan kesatuan dan kebersamaan parti-parti pembangkang untuk menyertai pilihan raya ini secara bersama bagi menentang Barisan Nasional. Amanah beranggapan bahawa usaha untuk menafikan Barisan Nasional kembali berkuasa adalah matlamat terpenting dalam pilihan raya umum ke-15, kata kenyataan itu. Ini kerana implikasi kemenangan Barisan Nasional adalah terlalu buruk terhadap negara dan juga rakyat. Justru Amanah menyeru semua parti pembangkang untuk mengambil pengajaran dari pilihan raya negeri Melaka, Sarawak dan Johor dan memperbetulkan sikap serta pendekatan supaya strategi kemenangan dapat dilaksanakan dengan jayanya. Jangan benarkan kekalahan-kekalahan ini menyebabkan kita bersikap pesimis atau negatif, tetapi sebaliknya mengambil pengajaran dan memperbetulkan kelemahan yang terselah. Demikian tegas kenyataan bersama pucuk pimpinan Amanah. Kerjasama dengan pembangkang tidak termasuk Perikatan Nasional yang begitu angkuh walaupun prestasi gabungan itu tidak sekuat mana dalam 3 pilihan raya negeri yang lalu. Sementara itu, kita tahu UMNO dipenuhi dengan pemimpin yang dipertikai. Dari segi integritinya, Perikatan Nasional pun dipenuhi dengan katak politik. Melihat prestasi kerajaan mereka selama 17 bulan selepas langkah Sheraton pada hujung Februari 2020, amat jelas bahawa gerombolan ini hanya tahu berampas kuasa dan mengkhianati mandat rakyat. Tetapi mereka gagal mendapat kepercayaan masyarakat antarabangsa, khususnya pelabur asing untuk datang dan memakmurkan negara ini. Sebaliknya, COVID-19 digunakan oleh kerajaan tebuk atap itu untuk memproklamasi darurat yang langsung tidak membawa kesan positif kepada negara. Pemimpin pejuang, warisan dan muda seharusnya menyedari bahawa keegoan tidak akan membawa kestabilan politik mahupun ekonomi. Ini terbukti apabila kerjasama Pakatan Harapan dengan muda berjaya mendapatkan satu kemenangan di pilihan raya negeri Johor baru-baru ini, walaupun calonnya bukan seorang yang terkenal. Sementara itu, pejuang dan warisan yang enggan bekerjasama pula menyebabkan undi pembangkang pecah dan Barisan Nasional menang bergaya. Muhasabah dan buang ego, itulah sebenarnya kunci kejayaan. Salah siapakah apabila Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob terpaksa menunggu lama di ruang ketibaan biasa bagi urusan pelepasan pasport oleh Immigration Dubai? Salah siapakah tiada liputan dan kawalan keselamatan serta pergerakan motorcab yang sepatutnya disediakan untuk Perdana Menteri seperti amalan dalam Prosedur Operasi Standard SOP?
Kegagalan menguruskan lawatan Perdana Menteri itu menurut Kementerian Luar Negeri KLN jatuh ke atas bahu Duta Besar Malaysia ke Emirat Arab Bersatu UAE Datuk Muhammad Tariq Sufyan dan Konsul Jeneral Malaysia di Dubai Muhammad Hasril Abdul Hamid. Kedua-dua mereka dipanggil pulang setelah didakwa gagal melaksanakan tanggungjawab mereka menyelaras urusan pentadbiran dan logistik lawatan Perdana Menteri pada 29 hingga 31 Mac lalu. Namun pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak bersetuju. Menurut beliau, Menteri Luar Datuk Seri Saifuddin Abdullah wajar mengambil tanggungjawab dengan tampil menjelaskan kegagalan menguruskan lawatan Perdana Menteri itu. Anwar berkata Duta Besar Malaysia ke UAE dan pegawai di peringkat bawah tidak boleh dipersalahkan atas kegagalan itu yang berpunca daripada kecuaian dan kelembapan Saifuddin. Dalam pengalaman saya belasan tahun sebagai menteri, dalam kerajaan yang sebelumnya, belum pernah kita dengar lawatan rasmi Perdana Menteri tidak disambut oleh negara yang seharusnya mengundangnya. Jadi ada satu kecelaruan dalam diplomasi kita dan Menteri Luar harus bertanggungjawab. Jangan dipersalahkan duta besar atau pegawai di peringkat bawah. Dia harus menjawab kerana belum pernah negara terhina begini rupa, kata Anwar di Facebooknya. Sebelum itu, bekas Menteri Luar Datuk Seri Anipah Aman berkata, selaku seorang Menteri Saifuddin harus mengambil tanggungjawab penuh. Menurut beliau, satu siasatan dalaman patut dijalankan dahulu sebelum kedua-dua diplomat itu dipanggil pulang secara tergesa-gesa. Tambahnya, semasa beliau sebelum lawatan rasmi, Menteri Luar akan mendahului Perdana Menteri dan akan berada di tempat berkenaan lebih awal untuk memastikan bahawa persiapan yang diperlukan dibuat. Katanya sebagai Menteri Luar, beliau akan bertanggungjawab sepenuhnya atas kelemahan yang berlaku semasa lawatan Perdana Menteri ke UAE itu. Ini memalukan negara kita dan seorang menteri sentiasa bertanggungjawab terhadap sebarang kelemahan kementerian dan dia mesti membela pegawainya. Saya ragu-ragu bahawa diplomat kanan dan berpengalaman seperti itu akan terlepas pandang butiran penting terutamanya apabila ia melibatkan Perdana Menteri. Tindakan seumpama ini membawa gambaran buruk kepada Menteri Luar dan akibatnya juga memberi gambaran buruk kepada Malaysia, tegas Anipah. Namun, mencari kambing hitam itu lebih mudah daripada mengakui kesilapan. Bagi Ismail Sabri yang baru dicalonkan sebagai Perdana Menteri, jika Barisan Nasional menang pada pilihan raya umum ke-15 nanti, beliau tidak diharapkan memiliki keberanian untuk memecat Saifuddin, Ahli Parlimen Bersatu Indra Mahkota itu. Ini kerana Saifuddin adalah salah seorang daripada Ahli Parlimen pelengkap bagi mendapat majoriti tipis di Dewan Rakyat. Lalu dua orang penjawat awam kanan negara teraniaya. Atau adakah ini permulaan bagi sebuah lagi episod Daulah Terpendam? Rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layar reporter jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawazi Yusof, terima kasih untuk perhatian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.